Bismillahirrahmanirrahim. Jejaran Bengkudu berbias kesuma di celah angsana di Tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di atas talian kita bersua. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalam di awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya Syahrul Nizam bin Muhammad Ghazali selaku moderator pada sesi yang kelima bagi pembentangan inovasi Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KOMPI kali yang kedua tahun 2022 di saluran 4. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan yang kelima hari ini. Beliau ialah Puan Marina binti Mokhtar dari Universiti Teknologi Mara, Pulau Pinang. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan pembentangan laporan inovasi yang pertama dari kumpulan iChanbot Group yang diketuai oleh Nurul Fahana binti Kamis dari Kolej Metrikasi Kejuruteraan Johor dengan pembentangan bertajuk iChanbot, The Educational Chatbot Application in Learning Chemistry Subject. Dipersilakan.
Terima kasih. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan yang kedua dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang yang diketuai oleh Nur Hisham binti Abdul Razak dengan tajuk Is Norris. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hisham binti Abdul Razak ingin membentangkan inovasi yang bertajuk Instrumen Stress Norris IS Norris Sejahterakan Dirimu. Sebagai pendahuluan, stres biasa dialami oleh pelajar kolej berkaitan cabaran hidup yang terpaksa dihadapi dalam persekitaran baharu. Instrumen stres yang dapat mengukur stres berdasarkan keperluan individu dari aspek fisiologi dan psikologi perlu dilaksanakan. Pelajar kolej matrikulasi sedang menghadapi zaman peralihan dari sistem persekolahan kepada persekitaran pembelajaran baharu di kolej matrikulasi. Latar belakang projek inovasi IS Norris melibatkan sebelum dan selepas inovasi. Sebelum inovasi, soal sidik ini ditadbir secara manual dan mengambil masa, tenaga dan kos yang tinggi serta memerlukan masa untuk analisis skor. Cara mengurus stres sukar dilaksanakan secara terus. Manakala selepas inovasi, pengisian instrumen secara dalam talian dapat dilaksanakan. Maklum balas soal selidik terus dijana melalui email dan interpretasi berkaitan tahap stres diperolehi. Cara mengurus stres pada pautan turut disertakan. Antara kepentingan inovasi adalah bagi menghasilkan pelajar sihat minda, emosi terjaga dan kehidupan sejahtera. Bimbingan dan pemerhatian berterusan kepada pelajar yang mengalami tahap stres tinggi dapat dilaksanakan serta pengesanan awal masalah pelajar melalui analisis item. Antara objektif bagi inovasi ini adalah mengenal pasti tahap stres, mengurus stres dengan bijak melalui kaedah yang bersesuaian dan meningkatkan kesejahteraan emosi. Antara penyataan masalah bagi inovasi ini adalah pelajar berpotensi mengalami stres apabila sukar menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu di kolej matrikulasi. Ketiadaan kaunselor sepenuh masa telah menyebabkan kekangan tugas hakiki pengkaji sebagai ketua jabatan dan pensyarah di samping menjalankan tugas sebagai kaunselor. Ini telah membuka ruang kepada pengkaji untuk melaksanakan inovasi terhadap soal selidik yang telah ditadbir secara manual sebelum ini ke dalam bentuk yang lebih mudah dan cepat serta efisien bagi meringankan beban tugas dan tanggungjawab. Antara novelty inovasi ini adalah tiada unsur plagiarisme di mana IS Norris dibina sendiri berdasarkan teori realiti. Kajian rintis telah dilaksanakan dengan kesahan pakar dan pekali kesahan 0.885 dan kebolehpercayaan yang tinggi iaitu 0.7. Ideal bagi inovasi ini adalah asli dan baharu di mana item-item soal selidik dibina sendiri berdasarkan 5 konstruk dalam teori realiti iaitu kelangsungan hidup, rasa kepunyaan, berkuasa, kebebasan dan keseronokan. Idea baharu yang ditampilkan dalam inovasi ini berbeza dengan instrumen dan soal selidik yang ada adalah penambahan pautan kaedah mengurus stres melalui YouTube bersesuaian dengan tahap stres. Maklum balas yang diperolehi melalui email juga adalah sulit. Kaedah yang dilaksanakan dalam inovasi ini adalah secara dalam talian sepenuhnya dan bahan yang digunakan adalah Google Form bagi mengisi soal selidik, email bagi menghantar maklum balas dan pautan YouTube bagi cara mengurus stres. Berikut adalah prototipe bagi pelaksanaan IS Norris di mana pengisian adalah secara dalam talian dan maklum balas diterima melalui email. Manakala interpretasi dibuat bagi 3 tahap berdasarkan pada skor yang diterima responden. Tahap rendah, tahap sederhana dan tahap tinggi. Manakala kaedah menangani stres diberi pautan cara mengurus stres dalam YouTube. Berikut adalah uji cuba prototipe di mana responden menjawab soal selidik berpandukan pautan yang diberi dan menghantar setelah selesai menjawab soal selidik. Maklum balas akan diterima sebaik saja soal selidik dihantar melalui email dan tahap stres diperolehi. Ini adalah contoh tahap stres tinggi. Interpretasi bagi tahap stres tinggi diberi kepada responden iaitu pertama, responden diminta menenangkan diri. Yang kedua, responden diminta memilih beberapa teknik
pada pautan yang diberi untuk meringankan tahap stres. Dan yang ketiga, responden dinasihatkan agar berjumpa kaunselor atau individu yang rapat dan dipercayai sekiranya stres masih belum boleh dikawal. Berikut adalah kaedah menangani stres pautan yang diberi, dan beberapa teknik telah diberi, iaitu teknik relaksasi, teknik imagery dan teknik urutan. Praktikal dan kebolehgunaan inovasi diukur dengan borang penilaian kepada responden selepas menjawab soal selidik. Responden menyatakan bahawa inovasi ini mudah digunakan dan berpotensi untuk dikembangkan. Impak inovasi pula dilihat dapat menjimatkan masa. Purata menjawab soal selidik secara online adalah 7.65 minit berbanding dengan 10 minit ke atas bagi kaedah manual, dan maklum balas soal selidik diperolehi terus melalui email. Ini lebih menjimatkan masa. Penyematan kos juga dapat dilihat pada kaedah manual. Kos mencetak seorang responden lebih kurang 40 sen dan kos semakin meningkat sekiranya berlaku pertambahan responden, manakala secara online tiada sebarang kos walaupun bilangan responden semakin bertambah. Inovasi ini juga dapat meningkatkan produktiviti, dan soal selidik ini berkesan dalam mengurus stres. Ia juga dapat memberi kepuasan kepada pengguna. Inovasi ini berimpak sederhana dan telah dikongsikan dengan organisasi sendiri serta organisasi lain di bawah institusi pendidikan KPM, dan telah dibuat peluasan inovasi kepada 2 kolej, iaitu Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor dan Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Kesimpulannya, harapan pengkaji agar IS Noris menjadi satu instrumen stres yang digunakan dan disebarluaskan kepada seluruh pelajar program matrikulasi KPM khususnya dan pelajar pra-universiti amnya. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan yang ketiga, iaitu kumpulan Kandela yang diketuai oleh Hajah Intan Zahra binti Muhammad Burkan dari Kolej Komunikasi Kedah yang akan membentangkan tajuk Discovery of Microorganism through Light Diffraction. Dipersilakan. Assalamualaikum and salam sejahtera. I'm Nurul Husna and I will represent my group, which is Kandila Group, to present our innovation activity, which is about discovering of microorganisms through light diffraction. My other group members are Hajah Intan Zahra binti Muhammad Burhan and Nasiah Safina binti Syukur. Basically, our innovation activity involves a science concept from two subjects, which is microorganism from biology and diffraction from physics. Before proceed to the main presentation, let me explain a little bit about microorganism and diffraction. Microorganism is a very small living thing, especially one that causes disease that can only be seen with a microscope. Here is example of microorganism, which are bacteria, algae, fungi, and protozoa. And diffraction in physics is the bending of wave around an obstacle. The significant diffraction only happens when the wavelength is of the same order of magnitude as the obstacle, or known as comparable size. Example of light diffraction phenomenon are sun appear red during sunset and CD reflecting rainbow colors. The nation is struggling with the alarming crisis in various critical sectors such as healthcare, agriculture, energy and environment. COVID-19 outbreak has shown us the importance of doctors, scientists, engineers, mathematicians, and etc. Besides, this pandemic has several impact on the education sector as schools and institutions close their premises. Therefore, it is important for the teacher to keep to this who's interested in pursuing career in STEM. One of the models used in improving STEM education is encouraging meaningful learning. This can be done by implementing an integrated STEM program that involves collaborating with the life science teachers and engineering technology education. The problem statement for our innovation is lack of students' attitudes and interest to pursue STEM. It has been proven from the Education Ministry of Nations 2020 annual report, which state that the percentage of students in STEM involving pure science was 20.51%. This report showed that students' attitude and interest to pursue STEM is still low. Our second problem statement is due to coronavirus disease COVID-19 outbreak, it has provided limitation for the student to attend laboratory session to observe the diffraction phenomena. That limitation has initiated the idea to use a simple material and apparatus to observe this phenomena at home. For our innovation, we only use 4 simple materials, which are laser pointer, screen or white flat surface or wall, and water sample. Figure 1 and 2 show the setup and arrangement of the basic tool need for the hands-on activity. Dotted line from the figure 2 indicate the illustration of light from the laser pointer, which will diffract due to the microorganism in the water droplet. For the practicality, the activity is easy to set up as the main instrument are laser pen and shrink. Furthermore, this hands-on activity is almost the same as Physics Matriculation 2 semester experimental setup for diffraction grating. Diffraction grating is an optical component with periodic structure that diffract light into several beams and traveling in different directions. Instead of using diffraction grating, a shrink is used to hold microorganism sample in the water droplet as shown in this figure. Microorganisms in the water droplet will act as obstacle which diffract the light shown by the red dotted line. As the result, the shape of microorganism can be seen on the screen without even using the microscope. Furthermore, this activity only involves low cost, which around RM8.30.
The effectiveness of this activity to achieve its targeted objective was measured by the analysis of the feedback form. From the feedback form, the largest group of respondents consists of 29 students, while the rest 70 students are among the lecturer and staff. Besides, from the feedback form, it is proven that the active involvement of students and the excitement of being able to see microorganisms move can be achieved through this activity. In addition, all respondents agree that this activity will make them curious and felt that science is very interesting. Moreover, this activity promotes cross-curricular activity involving physics and biology subjects. From the feedback, most of the respondents reported that they felt excited and amazed as microorganisms are possible being seen just by using simple apparatus such as laser pointer and a shrink which could be found easily anywhere in store. Besides, the instruments are low cost, reusable, and there are no harmful chemicals being used. Hence, this activity is eco-friendly and safe to do at home. This small innovation hopefully could contribute to a better and greater impact in terms of cross-curricular activity, which will make the science look more fun and interesting. You don't have to buy or purchase such as impossible or expensive apparatus to create such a wonderful world which cannot be seen with naked eye. Due to the limitation face-to-face session with the students during the COVID-19, the information slide of the activity can be accessed through the video as shown in this slide. As the conclusion, the active involvement of students, the excitement of being able to see microorganisms move, and the ability to explain the basic concept used are the foundation of making this activity exciting. This integrated STEM lesson can be applied in the matriculation level so that a better understanding of the importance of life science can be achieved. That's all from my group, and thank you so much for your interest and attention.
Majlis diteruskan dengan pembentangan yang keempat dari kumpulan N2R dari Kolej Multikulasi Melaka. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Rashidah binti Bujang dengan tajuk inovasi Magnificent Wheel. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan N2R dari Kolej Matrikulasi Melaka yang terdiri daripada Normaliza binti Osman, Rashidah binti Bujang dan Nazatul Shima binti Ahmad Zakwan akan memperkenalkan projek inovasi kami iaitu Magnificent Wheel. Idea projek inovasi ini adalah kesinambungan dari idea terdahulu iaitu projek Wheel dan berikut merupakan beberapa pencapaian yang telah dicapai. Bagaimana idea inovasi ini tercetus adalah dari pemerhatian dan pengalaman kami sebagai pengajar di Kolej Matrikulasi dalam subjek fizik. Dalam topik Geometrical Optik yang diajar semasa semester 2, pelajar menghadapi masalah untuk menentukan ciri-ciri imej yang terbentuk pada kanta cembung yang mempunyai beberapa variasi julat jarak objek. Selain dari pemerhatian semasa PDP, kami juga telah menganalisis masalah ini dengan menggunakan kaedah SWOT, iaitu dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berikut merupakan analisis SWOT yang telah kami jalankan. Melalui kaedah SWOT itu tadi, maka tercetuslah idea inovasi ini yang kami namakan sebagai Magnificent Wheel. Terdapat dua objektif bagi inovasi kami ini iaitu untuk memudahkan pelajar mengenal pasti ciri-ciri imej yang terbentuk pada kata cembung dan sekaligus idea inovasi ini juga boleh digunakan untuk menyemak jawapan penentuan ciri imej yang boleh ditentukan secara menggunakan formula. Bagaimana Magnificent Wheel ini dihasilkan? Idea inovasi ini adalah berbentuk maujud yang berbentuk bulatan. Oleh sebab itu, kami namakan ia sebagai wheel. Ianya terdiri daripada dua lapisan. Ini merupakan lapisan pertama. Lapisan pertama ini terletak di bahagian belakang. Ianya dibahagikan kepada 6 bahagian memandangkan julat jarak objek oleh kanta cembung dikenal pasti ada 6 julat. Paparannya adalah menunjukkan julat jarak objek, rajah sinar yang terbentuk dan paparan ciri imej. Ini merupakan lapisan yang kedua. Lapisan kedua ini terletak di bahagian hadapan dan berbentuk tertingkap. Ianya menggambarkan satu julat jarak objek beserta rajah sinar serta ciri-ciri imej. Ini adalah contoh satu paparan untuk satu julat jarak objek. Di bahagian tengah adalah paparan rajah sinar yang dihasilkan. Terdapat tertingkap bahagian atas untuk julat kedudukan objek dan juga tertingkap di bahagian bawah untuk paparan ciri imej. Untuk impak dan keberkesanan projek inovasi ini, kumpulan kami telah memperkenalkan projek ini kepada sekumpulan pelajar program matrikulasi 2 tahun bagi semester 2. Memandangkan PDP berlangsung secara atas talian dan pelajar berada di rumah, mereka telah diberi panduan untuk membina sendiri Magnificent Wheel ini. Respon mereka telah kami cerak secara temu buat semasa PDP dijalankan melalui platform Google Meet. Dan mereka juga telah diberi set soal selidik untuk dijawab. Untuk kaedah temu bual, keputusannya
Mereka menyukainya dan memberi respon positif, dan skor min yang dicapai semasa soal selidik adalah 4.91 per 5.00. Untuk masa hadapan, kami akan cuba menambah baik inovasi ini supaya ia lebih praktikal dan selaras dengan dunia pendigitalan, satu aplikasi yang akan dibangunkan untuk memudahkan pelajar menggunakan idea inovasi di mana-mana sahaja dengan telefon pintar mereka. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.
Bertemu semula, kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan yang kelima, iaitu kumpulan High Five. Kumpulan ini diketuai oleh Ahmad Shuaib bin Abdul Fattah dari Kolej Motivasi Selangor dengan pembentangan bertajuk aplikasi Trigo. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan High Five dari Kolej Matrikulasi Selangor dengan tajuk inovasi aplikasi Trigo. Memperkenalkan Ketua Kumpulan Ahmad Shuaib bin Abdul Fattah, Ahli Kumpulan Nurul Emma, Masyita, Nur Ashikin dan Siti Nur Syafiqah. Trigo merupakan satu teknik pengajaran yang dicipta oleh kumpulan High Five untuk menyelesaikan soalan pembezaan bagi fungsi trigonometri. Ianya dijadikan sebagai satu projek inovasi aplikasi mudah alih yang dinamakan aplikasi Trigo. Ia boleh dimuat turun melalui telefon pintar, mudah dirujuki dan mesra pengguna. Objektif projek inovasi aplikasi Trigo untuk membantu mengukuhkan ingatan pelajar terhadap langkah penyelesaian kepada soalan pembezaan dan meningkatkan prestasi pelajar dalam topik pembezaan bagi fungsi trigonometri. Sebelum projek inovasi Trigo, pensyarah mengajar secara chalk and talk. Pensyarah menerangkan langkah dan beberapa contoh penyelesaian kepada pelajar. Daripada 20 orang pelajar, kelas D3T3 program sistem 4 semester, 16 orang gagal untuk menyelesaikan kesemua soalan kuis topik pembezaan fungsi trigonometri di akhir sesi pembelajaran. Maklum malas pelajar apabila pensyarah hubungi, saya tertinggal jalan kerja, saya memang tak pandai pembezaan dari zaman sekolah lagi. Saya takut nak jawab sebab takut salah. Pensyarah merasakan perlu untuk mewujudkan satu inovasi PDP dalam bentuk aplikasi mudah alih bagi membantu pelajar memahami konsep pembezaan fungsi trigonometri. Aplikasi Trigo merupakan idea asli kumpulan High Five. Melalui carian Google, dapat dibuktikan tiada unsur plagiarisme membuktikan bahawa aplikasi Trigo merupakan idea asli kumpulan kami. Melalui brainstorming dan analisis pro dan kontra, cadangan penyelesaian 2 telah diterima iaitu dengan mencipta satu teknik pengajaran dengan menggunakan aplikasi mudah alih iaitu aplikasi Trigo. Rajah menunjukkan apa itu aplikasi Trigo dan tata cara membuat turun aplikasi ini dengan menggunakan telefon pintar. Berikut merupakan contoh kandungan dalam aplikasi Trigo dikasih oleh pelajar. Penghasilan aplikasi Trigo sangat bersesuaian dengan pendidikan digital yang menjadi instrumen penting pada dunia pendidikan. Aplikasi Trigo boleh dimuat turun melalui telefon pintar dengan hanya mengimbas QR code di talian secara percuma. Ianya sangat mesra pengguna, boleh dipakai oleh semua pihak. Berikut merupakan hasil temu bual pelajar setelah menggunakan aplikasi Trigo. Ujian pra dan pos telah dijalankan untuk menguji keberkesanan aplikasi Trigo. Berdasarkan graf, dapat disimpulkan bahawa aplikasi Trigo dapat meningkatkan prestasi pelajar. Berikut merupakan jadual interpretasi skor min dan peratusan. Berdasarkan dari dapatan skor min dan peratus, jelaslah aplikasi Trigo berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Berikut merupakan contoh-contoh kandungan yang terdapat dalam aplikasi Trigo. We have contingent set 2x plus 3. Here we draw number 3 and also the general formula. We know that n is 1. Trigo fx is cotangent set 2x plus 3. n minus 1 is 0. And then Trigo prime is negative cosecant square set 2x plus 3. And we differentiate our fx, so we get 1 over 2 times 2x plus 3 power negative 1 over 2 times 2 equal to 1 over set 2x plus 3. The derivative is 1 times
cotangent sec 2x plus 3 power of 0 times negative cosecant square sec 2x plus 3 times 1 over sec 2x plus 3. And then we simplify, we will get negative 1 over sec 2x plus 3 cosecant square sec 2x plus 3. Berikut merupakan bukti keberkesanan aplikasi Trigo. Mengurangkan masa menjawab, kos penghasilan yang murah, menarik minat pelajar dan meningkatkan kemahiran pelajar. Ianya juga mesra pengguna, memenuhi visi dan misi Kolej Matrikulasi Selangor, memenuhi misi dan visi KPM dan falsafah pendidikan negara. Aplikasi Trigo juga merentas kurikulum. Aplikasi Trigo telah disebar luas melalui saluran YouTube dan juga telah disebar luas melalui pertandingan inovasi peringkat kolej dan peringkat universiti. Ianya mendapat respon yang sangat positif. Seterusnya, aplikasi Trigo boleh dikomersialkan melalui App Store dan juga Play Store. Aplikasi Trigo juga disebar luas dalam kalangan pensyarah kolej matrikulasi, pensyarah universiti dalam dan luar negara serta guru matematik di sekolah sains. Aplikasi Trigo mendapat pengiktirafan dalam pelbagai peringkat. Aplikasi Trigo mendapat anugerah emas di Incom 2022 dan juga anugerah emas dan inovasi terbaik tempat ketiga keseluruhan dalam PITRAM 2022. Sebelum itu, aplikasi Trigo mendapat anugerah platinum dalam pertandingan peringkat kebangsaan inovasi dalam PDP Kolej Matrikulasi Selangor. Sekian, terima kasih daripada kami, kumpulan High Five Kolej Matrikulasi Selangor.
Kita teruskan lagi dengan pembintangan dari kumpulan yang ke-6. Kumpulan ini diberi nama Kumpulan SMART, diketuai oleh Syed Abdul Rahim bin Syed Omar dari Kolej Metrikuasi Negeri Sembilan dengan tajuk XXO Pepenjuru, Inovasi Mnemonik, Tindak Balas Alkina dalam Kimia Organik bagi pelajar program metrikuasi. Dipersilakan.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan yang ketujuh pada sesi kali ini. Kumpulan ini diberi nama Kumpulan Pentasis, diketuai oleh Chan Shok Yi dari Kolej Matrikulasi Selangor dengan tajuk SISPAK, Sistem Pengesanan Auto Kendiri. Dipersilakan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kami Kumpulan Pentasis dari Kolej Matrikulasi Selangor akan membentangkan inovasi kami yang diberi nama SISPAK. SISPAK merupakan singkatan Sistem Pengesan Auto Kendiri. Seperti yang kita semua sedia maklum, pada Mac 2020, dunia dikejutkan dengan penularan COVID-19. Di Malaysia, rakyat diarahkan untuk duduk di rumah dan tidak dibenarkan keluar tanpa sebab. Kesemua institusi pendidikan termasuk kolej-kolej matrikulasi telah mengambil langkah dengan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dari rumah dan di atas talian. Perkara ini telah mengubah banyak perkara termasuklah kaedah penilaian terhadap pelajar. Di kolej matrikulasi, terdapat satu kaedah penilaian yang dikenali sebagai ujian penilaian sumatif. Ujian penilaian sumatif ataupun lebih dikenali sebagai UPS dikendalikan sebanyak 3 kali untuk setiap subjek. Pelajar wajib menduduki UPS kerana markah UPS akan menyumbang kepada grade akhir pelajar. Perubahan corak pelaksanaan PDP telah mengakibatkan UPS yang sebelum ini dijalankan secara bersemuka terpaksa dijalankan secara atas talian. Sepanjang UPS dijalankan di atas talian, jawatankuasa UPS menghadapi pelbagai masalah. Masalah yang paling besar adalah masalah dalam mengendalikan kehadiran seramai 1,797 orang pelajar. Permasalahan, pensyarah kurang peka terhadap bilangan data pelajar dari fail Excel yang dikongsi oleh jawatankuasa UPS. Ini memberi impak kepada markah pelajar kerana ia dikira sebagai tidak mengambil penilaian UPS. Disebabkan permasalahan berikut, maka jawatankuasa UPS mengambil inisiatif dengan menghasilkan SISPAK. Kepentingan SISPAK mengenal pasti keciciran data pelajar, menjimatkan masa dan menjadikan pengurusan data UPS pelajar menjadi lebih mudah. Berikut merupakan penyataan masalah untuk SISPAK. Objektif kajian, meningkatkan kecekapan pengesanan kehadiran pelajar ketika menduduki UPS, mengurangkan masa proses pengesanan kehadiran pelajar ketika menduduki UPS, mencapai tahap sifar keciciran pelajar, mengenal pasti tahap kebolehgunaan aplikasi di kalangan pensyarah unit kimia KMS. Dalam membangunkan SISPAK, kami menggunakan model ADDIE untuk memastikan pembangunan SISPAK lebih bersistematik. Pada fasa pertama, iaitu fasa analisa, kami menganalisa masalah-masalah yang berlaku sepanjang UPS dijalankan. Terdapat 3 masalah yang dihadapi seperti yang tertera pada slide. Pada fasa reka bentuk, kami menyatakan objektif pembinaan SISPAK dan memperhalusi pemilihan media dan kaedah yang digunakan dalam SISPAK seperti yang tertera pada slide. Berikut dipaparkan tarikh dan aktiviti yang terlibat pada fasa 3 iaitu fasa pembinaan. Berikut dipaparkan garis masa untuk fasa 4 iaitu fasa implementasi. Sebelum SISPAK diimplementasikan, terdapat 10 langkah yang harus dijalankan oleh para pensyarah dalam mengesan data kehadiran pelajar. Dengan adanya SISPAK, 5 langkah telah berjaya dihapuskan dan ini menyebabkan masa pengesanan data kehadiran pelajar dapat dikurangkan secara signifikan. Practicality dan kebolehgunaan SISPAK, cekap, menjimatkan masa, fleksibel, mesra pengguna
dan mengurangkan beban kerja pensyarah. Berikut merupakan paparan data kehadiran pelajar sebelum SISPAK dihasilkan. Dan berikut pula merupakan paparan SISPAK. SISPAK lebih cantik, mesra pengguna dan mudah dalam mengesan kehadiran pelajar. Keberkesanan sesuatu inovasi tidak lengkap tanpa penilaian dari pengguna. Ini merupakan fasa kelima dalam model ADDIE, iaitu penilaian ataupun evaluation. Dapat dirumuskan bahawa kesemua 30 orang pensyarah yang menggunakan SISPAK sangat bersetuju. SISPAK mesra pengguna dan sesuai digunakan bagi mengesan keciciran pelajar. Impak inovasi SISPAK menjimatkan masa dan tenaga pensyarah, tidak melibatkan pertambahan kos untuk membeli perisian yang khas dan meningkatkan produktiviti tenaga kerja pensyarah.
Pembentangan yang terakhir dari kumpulan yang ke-8 iaitu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendeta Zakbar Seremban. Kumpulan ini diketuai oleh Muhammad Luqman Nur Hakim bin Kamaruzaman dengan tajuk Perbentangan Kit Digital Kita Haid 2.0. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Luqman Nur Hakim bin Kamaruzaman daripada SMK Pendeta Zakbar Seremban. Hari ini saya ingin membentangkan inovasi saya yang bertajuk Kit Digital Kita Haid 2.0. Jadi untuk pengenalan, bagi menjadikan PDP Sains lebih interaktif, saya telah menggunakan satu aplikasi yang dikenali sebagai One Pager yang menghimpunkan akses bahan digital berkaitan subtopik Kita Haid dalam satu paparan sahaja yang diberi nama Kit Digital Kita Haid 2.0. Bahan yang dihasilkan ini adalah hasil kombinasi saya bersama pelajar-pelajar kelas STEM dan kami telah menghasilkan komik digital, modul digital dan juga poster digital. Objektif inovasi ini ialah yang pertama, untuk memudahkan akses maklumat dalam bentuk digital berkaitan Kita Haid yang bertepatan dengan silibus KSSM tingkatan 1. Manakala objektif yang kedua adalah untuk menarik minat murid mempelajari subtopik Kita Haid, terutamanya murid lelaki. Jadi kita lihat kepada penyertaan masalah dan novelty. Masalah utama PDP Sains waktu saya mengajar sains tingkatan 1 ialah murid tidak berminat mempelajari Kita Haid menggunakan buku teks kerana terlalu banyak tulisan yang perlu dibaca. Jadi subtopik ini sukar difahami oleh murid lelaki kerana mereka menganggap subtopik ini tidak berkait dengan mereka. Untuk novelty pula, Kit Digital Kita Haid 2.0 merupakan aplikasi yang interaktif bertepatan silibus KSSM dan DSKP bagi menarik minat dan meningkatkan motivasi murid. Okay, jadi ini adalah kit digital Kita Haid yang dihasilkan. Okay. Di dalam kit digital ini terdapat komik digital, video digital, poster digital, modul digital dan juga kuis digital. Jadi hasil rekaan One Pager ini adalah menggunakan prinsip asas reka Casper, iaitu saya lebih fokus kepada kontras dan juga simplicity lah, di mana saya inginkan satu kit digital yang boleh menarik perhatian murid saya dan dalam masa sama dia adalah mudah untuk digunakan. Okay, jadi mengapa ia dipanggil sebagai kit digital Kita Haid 2.0? Kerana pada asalnya saya menghasilkan kit digital biasa iaitu 1.0. Kit yang pertama ini hanyalah menghimpunkan video modul Kita Haid saja, tetapi setelah saya mentransformasinya dan menjadi kit digital 2.0, saya telah memasukkan ke semua bahan-bahan digital yang lebih interaktif untuk murid saya. Jadi kelebihan kit digital Kita Haid ini ialah ia lebih praktikal dan menjimatkan kos kerana hanya menggunakan bahan digital yang mudah dihasilkan. Dan yang kedua, ia juga dapat meningkatkan produktiviti guru dan murid. Guru mudah untuk mengajar, murid mudah untuk belajar berkaitan dengan subtopik Kita Haid ini. Okay, jadi mari kita lihat bagaimanakah kebolehgunaan kit ini. Okey, ini adalah paparan kit digital Kita Haid. Kita hanya perlu klik pada semua logo-logo yang berwarna hitam ini saja dan dia akan membawa kita ke paparan yang pertama, iaitu berkaitan dengan komik digital. Murid akan lebih memahamilah berkaitan dengan subtopik Kita Haid ini sewaktu membaca komik yang sangat menarik ini, okey, dan mudah difahami. Dan yang kedua, selepas murid memahami tentang melalui komik, mereka juga akan menonton video seperti ini. Hingga 11 dikenali sebagai fasa pemulihan. Dinding uterus dibina semula dan akan menebal tau. Jadi infografik yang dihasilkan ini adalah lebih santai dan sampai kepada murid berbanding apabila mereka membaca buku teks. Kemudian murid juga boleh melihat poster digital berkaitan dengan waktu subuh, iaitu waktu pengawulan, dan murid juga dapat melihat fasa-fasa dalam Kita Haid. Dan yang paling penting ialah untuk murid yang kali pertama datang haid, mereka boleh merujuk kepada cadangan jenis tuala wanita yang dihasilkan di sini. Jadi ini sangat membantulah murid-murid memilih jenis tuala wanita yang sesuai. Kemudian bagi modul digital pula, ini adalah modul yang dalam bentuk video.
melalui video ini murid akan memahami proses peluluhan lapisan uterus yang mana sering kali tertukar oleh murid lelaki. Mereka sangkakan bahawa peluluhan itu berlaku sepanjang masa sehingga menyebabkan banyak kehilangan darah pada perempuan. Tapi sebenarnya peluluhan ini hanyalah proses yang berlaku sedikit demi sedikit daripada hari pertama hingga kelima. Jadi mereka akan melaksanakan modul ini di dalam kelas. Dan akhir sekali sebagai pengukuhan, mereka akan melaksanakan kuis yang melalui website EduCandy. Okay, ini adalah kuis yang mereka boleh laksanakan. Okay, jadi seterusnya kita pergi kepada impak inovasi ini. Okay, baiklah. Objektif yang pertama tadi, murid dapat memudahkan akses maklumat dalam bentuk digital berkaitan kita haid yang bertepatan dengan silibus KSSM Sains tingkatan 1. Jadi analisis pemerhatian saya sepanjang PDP 1 UKM menggunakan kit digital kita haid ni, murid sangat teruja menggunakan paparan pager dihasilkan. Murid suka membaca komik yang diberikan dan berjaya menjawab soalan sewaktu sesi pengukuhan. Jadi ini adalah antara temu bual bersama murid. Saya mudah nak cari info pasal kita haid apabila guna kit digital. Sebelum ni susah nak cari yang senang faham kat internet. Jadi kat internet tu memang banyak maklumat tetapi dia tidak mengikut silibus. Kemudian ada juga murid mengatakan rupanya senang je guna kit digital di cikgu ni, klik-klik je dah dapat banyak info best. Okey, kita pergi kepada impak inovasi. Yang kedua itu guru dapat menarik minat mempelajari subtopik kita haid terutamanya murid lelaki. Jadi murid-murid lelaki saya ni sebelum ni dia bosan baca buku teks, tapi lepas dia guna kit ni dia lebih semangat sebab kadang-kadang murid lelaki ni dia malu untuk mempelajari menggunakan buku teks. Jadi bila saya mengajar dalam kelas tu semua tunduk dan sebagainya. Jadi apabila saya memperkenalkan kit digital kita haid ni, mereka lebih teruja apabila saya mengajukan soalan kepada mereka. Dan impaknya kita dapat melihat kepada peratus, iaitu 86.7% murid lebih berminat mempelajari subtopik kita haid melalui komik digital dan video. Manakala 25% murid sangat setuju dan 55% murid setuju video digital mempunyai penerangan yang jelas. Jadi hasil daripada video digital ini membantu ramai murid, terutamanya murid lelaki. Sebab tu saya lebihkan responden, iaitu 37 adalah murid lelaki, manakala 23 adalah murid perempuan. Dan instrumen soal sidik ini telah disahkan oleh Ketua Bidang Sains dan Matematik di sekolah saya. Jadi dari segi peluasan inovasi pula, saya telah menyebarluaskan di laman Facebook saya dan mendapat banyak feedback yang menarik daripada guru-guru di luar sana. Dan ada juga yang mengatakan bahawa dia ingin melaksanakan inovasi ini di sekolah. Dan saya juga telah berkongsi modul ini dengan beberapa orang guru, dan terdapat juga rakan-rakan yang ingin mendapatkan kit ini, saya telah sebarluaskan kepada mereka. Dan rumusannya, dapatan kajian menunjukkan pelaksanaan inovasi ini telah dapat membantu murid mempelajari subtopik kita haid dengan akses yang mudah dan dapat menarik minat murid mempelajari subtopik kita haid, terutamanya murid lelaki. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada pembentang yang ke-8 tadi. Dengan ini, berakhirlah slot pembentangan inovasi kita untuk sesi kali ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil pembentangan mereka. Dengan ini, berakhirlah sudah sesi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.